kasih Tok Pengerusi. Saya ingin menyentuh beberapa perkara berkaitan dengan Kementerian Pertanian. Kawasan padang terap yang tak ada terap. Ada agak Datuk Seri tapi tak boleh nak makan. Dia boleh belah Sabah Sarawak dia ada buah terap yang boleh dimakan, tapi kami tak boleh makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyentuh beberapa perkara yang berkaitan dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memperuntukkan sejumlah besar 6 bilion dalam pembangunan pertanian dalam negara kita. Saya menyentuh kepada butiran P21 00100 tentang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ataupun Fama. Saya bersetuju dengan apa yang dibangkitkan oleh wakil daripada Pasir Mas tentang buah-buahan yang diusahakan ataupun yang dihasilkan oleh pekebun-pekebun kecil kita yang tidak boleh dipasarkan, yang melambak-lambak di pasaran dan kadang-kadang tidak ada harga. Saya pernah menjual buah cempedak, buah buah rambutan. Kalau satu ketika dulu, kalau sekilo buah rambutan boleh dapat sampai RM3, RM4. Tapi pada hari ini sudah tidak ada harga. Buah cempedak boleh terguling di bawah pokok yang boleh diambil oleh siapa-siapa saja, yang tak perlu bayar pun. Dan ini satu pembaziran saya rasa yang perlu ditangani dengan bijak oleh farmer. Begitu juga dengan buah dokong, buah durian yang dihasilkan tak ke mana. Serai yang ubi kayu yang ditanam yang berlonggok-longgok, tidak ada pasaran. Jadi saya mencadangkan kepada pihak farmer dan pihak kerajaan untuk menilai semula cadangan-cadangan, insentif yang diberikan, peruntukan yang cukup banyak yang dikeluarkan, akhirnya tidak boleh dijual. Saya mencadangkan untuk buah-buahan tempatan seperti rambutan sebagai misalnya, yang ditinkan, kalau di Singapura ditinkan, dibuat seolah-olah macam tin lychee, dijual di pasaran-pasaran lain dan ditulis itu made in Singapore, sedangkan Singapura tidak keluarkan apa-apa rambutan pun di sana. Dia ambil daripada Johor, dia ambil daripada Semenanjung, kemudian ditinkan di sana, akhirnya dijual di negara ketiga. Jadi saya mencadangkan supaya pihak kerajaan memikirkan mungkin ada teknologi-teknologi yang boleh kita tinkan buah-buahan ini, ataupun kalau macam di Thailand saya pernah sampai di sana, buah durian yang dikeringkan, yang dikeraskan, kemudian dipotong, dibuat slice, dijual macam kopok durian, cukup sedap dan cukup enak dimakan. Bagaimana pihak farmer atau pihak kerajaan boleh memikirkan buah-buah durian kita yang melambak-lambak tu boleh dibuat yang dalam bentuk komersial. Seterusnya saya ingin menyentuh butiran 12800 pemodenan sistem pengairan padi, 12900 program pembangunan punca air, 15400 rancangan pembangunan sistem saliran pertanian, 15500 menaik taraf sistem saliran pertanian. Jadi dalam butiran ini kita tengok peruntukan yang begitu banyak disediakan oleh kerajaan, hampir 200 juta yang diperuntukkan. Dan saya ingin mencadangkan di padang terap itu ada ribuan ekar yang berada di luar kawasan pembangunan madah, perairan madah. Dan baru ini dia telah dibuat oleh kerajaan, diluluskan oleh kerajaan tentang program projek Bukit Sena, iaitu program penanaman padi di kawasan Bukit Sena. Saya ucap terima kasih atas keperhatian pihak kementerian yang telah memberikan suatu yang membawa projek ini ke padang terap. Tapi saya nak timbulkan bahawa di sana, di luar kawasan Mada ini, terdapat banyak lagi ribuan ekar yang boleh saya sediakan dalam bentuk kertasnya. Kita di peringkat parlimen boleh sediakan cadangan-cadangan, boleh dibangunkan tanpa perlu kita pergi ke Sabah Sarawak. Walaupun saya ucap tahniah juga kepada kerajaan yang mengumumkan nak jaga stok bekalan makanan kita akan buat benang di kawasan Sabah Sarawak, yang bagi saya ialah mungkin ada Bukit Bukau, tapi di kawasan saya tu cuma kita nak extend saja, nak sambung saja kawasan yang sudah ada ditanam dengan tanaman padi dan berjaya. Cuma bagaimanakah pihak kerajaan boleh menyalurkan air ini daripada empangan yang ada, yang
empangan muda, empangan pedu sebagai misalnya, untuk manfaat kawasan Padang Terap itu sendiri. Yang sekarang ini yang dapat manfaatnya ialah di luar kawasan Padang Terap, sampai ke Yan, sampai ke sebelah luar Pulau Pendang, Kota Star, dapat manfaat daripada pengairan ataupun perairan Mada ini. Tetapi orang Padang Terap sendiri air pun tak ada. Jadi ini satu perkara yang perlu difikirkan secara serius. Sebab apa di Padang Terap itu yang sebahagian daripada petani-petani ini hanya bergantung kepada air hujan. Setahun boleh tanam sekali, kadang-kadang nak sampai 2 kali pun cukup sukar, cukup susah, kerana bergantung kepada air hujan. Pada masa yang sama, pihak kementerian telah mengumumkan, telah menyasarkan sehingga 10 tan metrik per hektar untuk dapat hasil daripada padi ini. Saya